Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu Intan Zurina. Jom tengok BT ni. Hai semua. Baik, cikgu harap kamu semua dah bersedia untuk kita belajar dan ulang kaji tajuk bab 5. Baik, kita akan belajar bab 5 tingkatan 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, hari ini cikgu nak tumpukan gabungan transformasi. Okey, dalam gabungan transformasi ni, kita khususkan iaitu menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Baik, macam mana kita nak tentukan imej dan objek bagi satu gabungan transformasi? Kamu masih ingat ke belum? Kau dah lupa? Baik, kita dah belajar 4 jenis transformasi. Apa dia itu? Yang pertama, translasi. Yang kedua, pantulan. Yang ketiga, putaran. Dan yang keempat, pembesaran. Okey, 4 tajuk ini telah kita belajar. Okey, kalau kamu dah lupa, jangan risau. Okey, cikgu akan tunjuk dan ingatkan sekali lagi sebelum kita gabungkan tajuk transformasi ni. Baik, kita tengok dulu translasi. Baik, translasi ni apa dia? Translasi ni pergerakan objek ataupun imej. Baik, katakan ini adalah objek. Baik, kita nak gerakkan dia di bawah translasi 3 negatif 3. Apa maksud dia? Baik, X, atas ni X ya. X nilainya positif. Bila positif, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau negatif, kiri. Baik, jadi kita gerakkan objek ni ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian, kita nak gerakkan ke mana? Y tu. Y tu negatif. Jadi, kita kena gerak dia ke bawah sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi, imej yang terbentuk adalah di sini. Okey, nampak tak dia bergerak? Ini adalah translasi 3 negatif 3. Baik, kita tengok pula translasi negatif 4, 5. Okey, katakan ini adalah objeknya. Dia bergerak ke mana? X-nya bergerak ke belah kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian, Y tu, 5 tu Y, dia bergerak ke mana? Ke atas kan? Sebab dia positif. 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk yang terhasilnya kat mana? 5. Dia bergerak 5 ke atas. Okey, bentuk yang terhasil. Ini adalah imej yang terhasil. Baik, kita tengok pula pantulan. Pantulan ni mesti ada garis pantulannya di mana. Okey, katakan ini adalah garis pantulan. Dan kita pantulkan objek ni ke sebelah bertentangan. Okey, di sini. Okey, tengok lagi contoh. Kalau objeknya di sini, garis pantulannya selari dengan paksi X. Jadi, imej yang terbentuk bertentangan dengan dia. Macam cermin kan? Kalau kita lipat, kita dapat bentuk yang sama. Kemudian, okey, katakan ni objek. Kita pantulkan. Ini adalah garis Y sama dengan X. Jadi, imej yang terbentuk di sini. Itu adalah pantulan. Baik, macam mana pula dengan putaran? Putaran mesti ada pusat putaran. Okey, ni contoh kata ini adalah pusat putaran.
Okey, kita putarkan dia 90 darjah ikut arah jam. 1. Okey. Kemudian dia berada di sini. Pada kita putarkan dia 90 darjah. Okey, katakan ini adalah objek. Kita putarkan kepada 180 darjah. Jadi, imej yang terbentuknya macam ni. Okey. Apa pula pembesaran? Okey, katakan ni objek. Kita besarkan dia. Nampak tak? Objek, besarkan dia. Baik, bila pembesaran, okey, kecil jadi besar, kita panggil pembesaran. Besar jadi kecil pun masih nama pembesaran. Tak ada pengecilan. Okey, jadi bila nak besar ke kecil, kecil ke besar, dia ada faktor skala. Okey, kena ingat faktor skala. Apa itu faktor skala? Okey, sisi ataupun panjang sisi imej, katakan ini 6 unit. Okey, kita kira ada 6 kotak kan? Okey, bahagi dengan 2 kotak ataupun 2 unit sisi objek. Jadi faktor skalanya adalah 3. Nampak tak? Ini adalah faktor skala bagi pembesaran. Baik, bila ada pembesaran mesti ada pusat pembesaran. Okey, macam mana nak tentukan pusat pembesaran? Okey, kita tengok. Mana bucu imej ni, bucu imej. Ini bucu objek. Bucu yang sama kan? Okey. Ini bucu imej, ini bucu objek yang sama. Kemudian kita gariskan dia. Nampak tak? Persilangan yang wujud itulah pusat pembesaran. Okey, boleh kan? Senang saja. Baik, ni contoh yang cikgu ambil dalam buku teks kamu. Baik, kita tengok contoh 15. Rajah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada salta kartes. Okey, diberi bahawa P translasi 31, Q putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34, R pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Okey, kita nak tentukan imej segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Apa maksud P kuasa 2? Translasi itu berlaku 2 kali. Okey. Baik, katakan ni A. Jadi kita buat translasi. Dia bergerak ke sebelah kanan sebab 3. Itu positif. So bergerak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian dia naik ke atas 1. Nampak tak? Okey, kemudian sekali lagi translasi 3, 1 sebab dia P kuasa 2. Sebab dia kena buat 2 kali. 1, 2, 3. Okey, dia naik 1. Jadi, ini adalah imej bagi gabungan transformasi P kuasa 2. Okey, jadi dia adalah, imejnya adalah T. Okey, kita tengok pula B. Okey, B. Kita nak buat, nak cari imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi RQ. Baik, kita buat Q dulu. Okey, ingat bila gabungan, nak cari imej, mula dengan belakang dulu. Q, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. Okey. Katakan ini adalah segitiga A. Okey. Dia adalah objek lah. Okey, objek. Jadi kita sambungkan kepada pusat berapa? 3, 4. Okey, kita putarkan dia lawan arah jam 90 darjah. Jadi, imej yang terbentuk adalah di sini. Kemudian kita buat apa? Q pula. Q pembesaran. Okey, pusatnya 0, 80. Jadi kita sambungkan bucu yang sama. Okey, ini adalah pusat di sini. Kita sambungkan bucu yang sama dan kita dapati apa?
2 kali ataupun faktor skalanya 2. Okey, so 2 kali ganda, image tu membesar, objek itu membesar. Jadi image yang terbentuk adalah di sini. Jadi jawapannya adalah W. Okey, tengok contoh 16. Dalam rajah di sebelah, trapezium G tanda 2, image G lah maksud dah tanda 2 tu adalah image bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Okey, diberi transformasi T pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2. Tadi positif kan? Sekarang negatif 2. Ini kita tengok macam mana bentuk negatif 2. Putaran 180 darjah pada asalan adalah V. Pantulan pada garis Y sama dengan 1 adalah transformasi W. Jadi kita nak tentukan objek bagi trapezium G di bawah gabungan transformasi WV. Baik, sekarang dia bagi image. Kita nak cari objek. Tadi cikgu kata kena mula dari belakang kan? Sekarang kita kena mula dari depan. Okey, sebab apa nak mula dari depan? Sebab kita nak cari objek. Sebab yang dia bagi adalah G tanda 2 ni adalah image. Okey, jadi kita buat W, pantulan pada garis Y sama dengan 1. Mana garis Y sama dengan 1? Okey, ini adalah image. Jadi pantulkan Y sama dengan 1. Jadi kita pantul, kita dapat di sini. Okey, nampak tak jaraknya mesti sama dengan garis pantulan. Okey, ni garis pantulan. So kat sini 3 kotak, sini pun 3 kotak. Kemudian kita buat V pula. Putaran 180 darjah pada asalan. Okey. Kita sambungkan bucu kepada asalan. Mana-mana bucu. Dan kita putarkan dia 180 darjah. Kalau kita pusing 90 darjah, dia berada di sini. Kita pusingkan lagi 90 darjah. Jadi image, objek yang terbentuk adalah F. Okey. Sekarang kita buat B pula. Kita nak cari objek bagi trapezium G di bawah gabungan transformasi VT. Jadi kita buat V dulu. Okey. V adalah putaran 180 darjah pada asalan. Jadi kita pusingkan dia. Ini pusat putaran. Pusingkan dia 180 darjah. Dia terbentuk di sini. Okey. Kemudian kita pusing lawan arah jam ke ikut arah jam ke, tetap dapat sama. Okey. Kemudian kita buat T pula. T apa dia? T pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2. Jadi kita cari pusat pembesaran 1,4, kita sambungkan garisannya. Kita nak cari objek kan? Okey. Jadi ini adalah pusat pembesaran dan baik. Okey, ini pusat pembesaran. Sekarang skala negatif 2 bermaksud objeknya mesti bertentangan dengan image, bentuknya. Okey, bentuk dia bertentangan dengan bentuk image. Okey, bentuk objek dia kecil lah, dia membesar 2 kali ganda tapi negatif. Okey, jadi objeknya adalah C. Okey, kita tengok contoh 17. Okey, rajah ni menunjukkan titik P dan Q di atas sata kertas. Diberi bahawa A translasi negatif 5,2. B pantulan pada garis Y sama dengan X. C putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 5,8. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi AB. Kita nak cari image, tadi objek kan? Okey, sekarang nak cari image, kita mula dengan belakang dulu. Jadi B, kita cari titik T, kita pantulkan dia pada garis Y sama dengan X. Okey, ni titik P. Kalau kita pantulkan dia, nampak tak? Dia mesti bila kita pantul, bentuknya segi 4 sama. Okey, jadi dia berada di
Sini, iaitu 4, 6. Okey, jadi kita nak tulis AB. Okey, melalui transformasi B iaitu pantulan. Jadi koordinatnya 1, 6. Okay, ini cara nak tulis dia. Kemudian kita buat translasi. Cari A pula. Translasi negatif 5, 2. Okey, titik tadi. Kita buat translasi negatif 5, 2. Jadi dia bergerak ke sebelah kiri 5 kotak dan naik 2 kotak. Jadi dia berada di sini. Jadi koordinat terakhir bagi imej ni adalah negatif 1, 8. Okey. Baik, kita tengok A2 pula. Imej titik P di bawah gabungan transformasi BC. Okey. Kita buat C adalah, ini adalah apa? Pusat 5, 8. Okey, pusat 5, 8. Kita putarkan, kita sambungkan ke P dan kita putarkan 90 darjah ikut arah jam. 90 darjah dan dia berada di sini. Okey. Baik, macam mana kita nak tentukan 90 darjah? Baik, kamu guna pembaris, bucu pembaris. So, kamu sambungkan di sini. Okey, pusat P ke pusat. Kemudian, letak satu lagi bucu pembaris tu, dia akan dapat ke sini. Okey. Kemudian, kita buat B pula. Okey, koordinat tadi adalah 1, 7. Baik, B adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Jadi, tadi 1, 7. Okey, kita pantulkan dia pada Y sama dengan X. Okey, kita nampak kalau kita lukis kotak, okey, kita dapat bentuk macam ni. Jadi, dia berada di sini. Dia mesti segi 4 sama. Okey, jadi kita dapat koordinatnya 7, 1. Okey, kita tengok B pula. B diberi bahawa titik Q adalah imej bagi K. Maksudnya K tu objek lah. Okey, di bawah gabungan transformasi CA. Jadi bila dia bagi imej, kita nak cari objek, kita mula dengan C dulu. C adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 5, 8. Mana 5, 8? Okey, cari pusat 5, 8. Sambungkan ke Q. Kemudian kita putarkan dia. Okey. Sebab apa kita putar? Lawan arah jam. Okey. Kita kena putarkan lawan arah jam sebab kita mula dengan C dulu. Okey, C dulu. Dia macam terbalik daripada nak cari imej. Sebab apa? Imej, mula dengan imej, nak pergi kepada objek, so dia kena bertentangan. Jadi dia berada di sini. Okey. Jadi koordinatnya adalah 4, 5. Okey. Dari sini kita cari A pula. A translasi negatif 5, 2. Jadi dia bergerak sebanyak 5 unit dan turun 2 unit. Sebab apa dia bertentangan? Walaupun translasi ni negatif 5, 2. Okey, sebab ini adalah untuk cari apa? Tadi kita kalau nak cari imej, kita guna 5, 2. Sekarang kita nak cari objek. So, kena bertentangan. Jadi, 5, 2 dia akan dapat di sini. Jadi, ini adalah koordinat bagi titik K ataupun objek. Jadi, kalau kita buat terbalik ataupun kita daripada objek ke imej, kita boleh guna translasi yang ni, dia akan dapat sama juga. Jadi kita akan dapat 9, 3. Okey, titik K adalah 9, 3.
Okey, cikgu harap kamu semua dapat memahami tajuk gabungan transformasi ini dengan lebih baik. Okey, kamu nampak bagaimana nak cari dari imej ke objek ataupun nak cari objek kepada imej menggunakan gabungan transformasi. Sekian dahulu. Okey, cikgu harap dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa ulang kaji dan share, subscribe sekiranya ianya membantu kamu. Terima kasih.